Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengatakan akan mengutus surat kepada ketua-ketua kerajaan dan meminta para sahabat untuk tidak berbalah mengenainya seperti mana Bani Israel berbalah mengenai Isa dan Maryam. Rasulullah SAW mahu menghantar surat untuk mengajak ketua-ketua kerajaan menerima Islam. Para sahabat berkata, raja-raja ini tidak akan menerima surat kecuali terdapat cop mohor pada surat itu. Maka Rasulullah SAW pun berkata, oleh itu kita akan buat cop mohor yang tertulis Allah, Rasul, Muhammad. Pada ketika pemerintahan Heraklius, kerajaan Rom menerima kekalahan demi kekalahan pada kerajaan Parsi. Wilayah demi wilayah jatuh ke tangan Parsi, termasuk Jerusalem, sehingga akhirnya tiang salib yang diagungkan oleh orang-orang Kristian yang dipercayai sebagai tiang salib yang telah digunakan untuk menyalib Nabi Isa jatuh ke tangan Parsi. Heraklius di bawah kepimpinannya telah melawan kembali dan merampas wilayah-wilayahnya kembali, termasuk menawan wilayah Parsi dan menawan kembali tiang salib lambang kebanggaan orang Kristian. Pada saat inilah beliau menerima surat Rasulullah SAW. Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang panjang. Antara isi kandungan surat Rasulullah SAW adalah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, pemimpin Romawi. Kesejahteraan bagi sesiapa yang mengikuti petunjuk. Masuklah Islam, nescaya Tuhan akan selamat. Masuklah Islam, nescaya Allah akan melimpahkan pahala 2 kali ganda. Tetapi jika Tuhan berpaling, Tuhan akan menanggung dosa rakyat Tuhan. Setelah membacanya, beliau mengarahkan agar dicari golongan dari bumi Arab kerana mahu menyoal siasat. Kebetulan Abu Sufyan yang berada di Syam telah diarah untuk menghadap Heraklius. Heraklius mahu bertanyakan beberapa soalan. Para pedagang yang mengikuti Abu Sufyan diminta berada di belakang Abu Sufyan dan memberi isyarat sekiranya dia berbohong. Abu Sufyan berkata, boleh sahaja aku berbohong dan aku rasa mereka tidak akan mengapa-apakan aku. Tetapi aku adalah seorang yang bermaruah dan tidak mahu dikenali sebagai seorang yang berbohong. Heraklius bertanya, siapa Muhammad? Abu Sufyan menjawab, dia adalah seorang ahli sihir dan penipu. Heraklius menjawab, aku tidak mahu mendengar ceritaanmu. Siapakah keturunan beliau? Dia adalah dari keturunan yang mulia. Adakah sesiapa dari orang tuanya seorang raja? Tidak. Adakah sesiapa dari kalangan kamu yang membuat hujah seperti dia? Tidak. Adakah pengikutnya dari golongan berada atau golongan miskin? Miskin. Adakah bilangan mereka bertambah atau berkurang? Bertambah. Adakah sesiapa yang meninggalkan agama beliau setelah memeluknya? Tidak. Pernahkah dia menipu sebelum menyampaikan risalah? Tidak. Adakah dia berlaku khianat? Tidak. Adakah kamu pernah memeranginya? Ya, kadang-kala kami menang, kadang-kala dia menang. Apakah jenis risalah yang dibawa? Menyembah hanya pada Tuhan yang satu tanpa mempersekutukannya. Meninggalkan agama nenek moyang kami. Mengarahkan mendirikan solat, berlaku jujur dan memelihara kehormatan dan berbuat baik. Heraklius kemudian memberi reaksi. Aku bertanya dan kamu mengatakan dia dari keturunan yang mulia. Begitulah keadaannya para nabi-nabi terdahulu. Tiada yang membawa risalah seperti dia, bermakna dia tidaklah meniru orang lain. Bukan dari keturunan raja, bermakna bukanlah dia mahu menjadi raja. Tidak pernah berbohong, bermakna dia tidak akan berbohong kepada Allah. Pengikutnya adalah orang miskin dan begitulah dari kebanyakan nabi sebelum ini. Pengikutnya bertambah, mengesahkan lagi kenabian beliau kerana kebenarannya. Tiada pengikut yang berpaling. Ini adalah karakter agama yang memberi sinar cahaya kepada hati manusia. Kamu juga menafikan dia ada berkhianat dan tidak pernah ada nabi yang berlaku khianat. Kamu juga mengatakan dia telah memanggil untuk menyembah Allah yang satu dan berlaku jujur dan baik. Sekiranya apa yang kamu katakan adalah benar, maka dia lebih berhak berada di sini. Aku tahu masanya telah tiba, tetapi aku tidak sangka dia akan datang dari kalangan kamu. Kalaulah aku berkesempatan, tentunya aku akan menemuinya dan mencuci kakinya.
Kata-kata ini telah memberi kesan yang dalam kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan menceritakan, aku dapat melihat peluh turun dari dahinya. Dia, iaitu Heraklius, tahu ini adalah kebenaran tetapi tidak mahu mengikutinya. Dalam perjalanan pulang, Abu Sufyan berkata, Muhammad telah dapat menakutkan seorang raja dari kulit putih. Sejak itu aku mula faham bahawa Islam akan terus menang dan ini membawaku untuk menerima Islam. Rasulullah SAW kemudian menghantar surat kepada Kisra Raja Parsi melalui sahabat yang bernama Abdullah bin Huzafah. Antara isi kandungannya, dari Muhammad pesuruh Allah kepada Kisra Raja Parsi. Sejahtera kepada mereka yang mengikuti kebenaran, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Aku mengajakmu menerima Islam. Aku adalah Rasul Allah yang diutuskan kepada umat manusia. Sekiranya kamu menerima, ia menjadi keselamatan untuk kamu. Sekiranya tidak, maka kamu akan bertanggungjawab ke atas dosa kamu dan dosa-dosa rakyatmu. Kisra menjadi marah, mengoyak surat menjadi cebisan dan mencampakkannya. Beliau berkata, ada orang yang menulis surat dan meletakkan namanya kemudian, iaitu di belakang, apabila tertera dari Muhammad kepada Kisra. Beliau kemudian mengarahkan gubernurnya di Yaman untuk pergi menangkap dan membawa Muhammad kepadanya. Gubernur di Yaman setelah mendapat arahan telah menghantar 2 orang lelaki pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Kami datang ke sini untuk membawamu menghadap raja kami. Ia sebenarnya satu ancaman untuk menangkap baginda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka berehat sambil diberi layanan dan datang pada keesokan hari. Pada keesokannya, apabila 2 orang lelaki ini hadir dan mendesak membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tuhanku telah menghancurkan tuanmu. Sebenarnya pada malam sebelum itu, dengan kuasa Allah, anak kepada Kisra telah membelot dan membunuh ayahnya." 2 orang lelaki ini menjadi hairan dan hampir tidak percaya. Mereka kembali dan menceritakan apa yang telah berlaku kepada gubernur mereka bernama Badan. Dan apabila mengetahui kebenaran berita tersebut, yakinlah Badan bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah dan telah memeluk Islam, dan dia telah mengajak rakyatnya untuk menerima Islam. Rasulullah SAW kemudian menghantar surat kepada Al-Muqawqas, Raja Mesir, melalui Hatib Abi Balta'ah. Kandungan hampir sama. Ditambah, wahai orang-orang yang menerima kitab, marilah kita bersetuju untuk tidak menyembah selain dari Allah. Al-Muqawqas kemudian bertanya kepada utusan, iaitu Hatib, bukankah dia seorang Rasul? Hatib menjawab, ya. Oleh itu, kenapa dia tidak berdoa meminta dimusnahkan kaumnya yang telah menghalau dia dari negeri beliau sendiri, iaitu orang-orang Quraisy? Hatib kemudian menjawab, bagaimana dengan Isa anak Maryam? Bukankah dia seorang Rasul? Al-Muqawqas menjawab, ya. Hatib menambah, bagaimana dengan dia Isa? Apabila kaumnya menahan beliau dan mahu salib beliau, mengapa tidak dia berdoa untuk dimusnahkan kaumnya? Al-Muqawqas menjawab, kamu adalah seorang yang bijaksana yang datang dari seorang yang bijaksana. Al-Muqawqas kemudian mengirimkan hadiah kepada Rasulullah SAW. Al-Muqawqas bersifat lemah lembut tetapi tiada bukti dia menerima Islam. Beliau juga telah mengutuskan beberapa hamba termasuk seorang wanita bernama Maria yang mana Rasulullah SAW telah berkahwin dengannya dan mendapat anak bernama Ibrahim, tetapi anaknya itu telah mati di usia muda. Kemudian Rasulullah SAW mengutus surat kepada Najasyi Raja Habsyah melalui sahabat bernama Amr ibnu Umayyah ad-Damri. Isi kandungan hampir serupa. Apabila membaca surat tersebut, Raja Najasyi tahu dia sedang berhadapan dengan utusan seorang Rasul. Maka dia terpaksa menerima dan membaca surat tersebut. Beliau mula menangis dan kemudian memeluk Islam. Beliau telah mengutus surat kembali kepada Rasulullah SAW dan antaranya mengatakan bahawa
apa yang Muhammad katakan mengenai Nabi Isa yang mana dia hanyalah seorang hamba dan pesuruh Allah adalah benar. 2 tahun kemudian apabila beliau mati, Rasulullah SAW telah membuat solat jenazah ghaib untuknya. Rasulullah SAW juga telah menghantar surat kepada beberapa pemerintah yang lain dan antaranya Gubernur Yamama, Gubernur Damaskus, Raja Oman dan beberapa gubernur lain, membawa mesej yang sama, iaitu sekiranya mereka menerima Islam, mereka akan kekal dan selamat. Fasa ini telah meletakkan Islam terkenal di peringkat antarabangsa. Perang Mu'tah berlaku pada tahun 7 Hijrah. Pada awalnya Rasulullah SAW telah menghantar Al-Harith ibnu Umair sebagai utusan kepada ketua kaum Busra, yang mana mereka adalah di bawah pemerintahan kerajaan Rom. Dalam perjalanan pulang, Syuhrahbil dari kaum Busra telah membunuh Al-Harith. Pada zaman itu, sekiranya seorang utusan telah dibunuh, ia umpama satu deklarasi perang. Maka Rasulullah SAW pun merasa marah dan mahu menghantar tentera sebagai pengajaran kepada penduduk Busra. Busra pula di bawah jajahan kerajaan Rom. Apabila Raja Rom mengetahui perkara ini, beliau telah menyiapkan sejumlah 200,000 orang tentera. Ini adalah pertempuran pertama orang Islam dengan kerajaan Rom. Rasulullah SAW telah melantik ketua angkatan tentera itu Zaid bin Harith, dan sekiranya beliau gugur, ia akan digantikan oleh Ja'far Abi Talib, dan jika beliau gugur, akan digantikan pula oleh Abdullah bin Rawahah. Tentera Muslim adalah sebanyak 3,000 orang. Tentera Muslim pun bergerak dan peperangan berlaku di sebuah daerah bernama Mu'tah, letak di Jordan. Sebelum bertempur, para sahabat telah mendapat berita bahawa bilangan musuh adalah seramai 200,000. Maka mereka pun berbincang. Pada mulanya mereka berfikir untuk memohon pertolongan dari Rasulullah SAW, tetapi mereka sedar sebenarnya sudah tidak ada lagi tentera yang boleh Rasulullah SAW kirimkan. Maka mereka juga berbincang untuk berundur, tetapi Ja'far berkata, "Wahai para sahabatku, dahulu kita amat inginkan syahid. Sekarang kenapa kita tidak mahukannya pula? Kita berperang atas jalan Allah. Kita akan hanya menerima kemenangan atau syahid." Para sahabat semuanya bersetuju untuk meneruskan pertempuran. Sebelum pertempuran, Abu Hurairah berbual mengatakan, "Kami melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh sesiapa pun. Bilangan tentera yang begitu ramai, senjata perang yang hebat dan mataku menjadi kelabu." Thabit ibnu Arqam berkata, "Kamu tidak ada ketika di Badar. Kami tidak menang kerana bilangan yang ramai." Apabila mula pertempuran, Zaid ibnu Harith dengan semangat kepahlawanan menyerang tentera musuh. Tidak berapa lama beliau gugur, sehingga beliau tidak dapat dilihat kerana dikerumuni dengan tombak. Dan tugas beliau diambil oleh Ja'far. Beliau mengambil bendera dan bertempur. Tangan kanan beliau telah dipotong dan kemudian memegang bendera dengan tangan kiri. Kemudian tangan kiri beliau juga telah dipotong dan beliau memeluk bendera dengan baki lengan yang ada sehingga akhirnya syahid. Kemudian tugas diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah juga telah gugur syahid. Maka kini tentera Muslim perlu melantik seorang ketua dan mereka bersetuju memilih Khalid Al-Walid. Khalid pada mulanya enggan kerana beliau baru sahaja memeluk Islam dan merasakan tidak layak memimpin. Tetapi setelah didesak, beliau kemudian bersetuju. Khalid berjaya memimpin pasukan tentera Islam untuk bertahan sehingga ke malam hari. Apabila masuk waktu malam, Khalid telah mengarahkan agar barisan sebelah kiri bertukar ke sebelah kanan dan sebaliknya. Apabila menjelang pagi, ia memberi gambaran seolah-olah tentera Muslim telah menerima bantuan. Ini telah menggerunkan tentera Rom. Mereka berkata, sekiranya hanya dengan 3,000 tentera pun mereka dapat bertahan, bagaimana pula sekiranya jika mereka lebih ramai? Mereka kemudian memutuskan untuk berundur. Khalid pun mengundurkan tentera dan kembali ke Mekah. Rasulullah SAW menerima berita peperangan Mu'tah melalui Jibril dan menceritakan kepada para sahabat apabila seorang demi seorang gugur, sehinggalah apabila Khalid Al-Walid memimpin, Rasulullah SAW berkata, "Kini pasukan Muslim diketuai oleh pedang Allah."
Di sinilah Khalid mendapat gelaran Pedang Allah. Setelah tamat peperangan, berita peperangan ini tersebar luas. Berita tentera Rom tidak dapat menewaskan tentera Islam tersebar dan ini telah memberi reputasi yang besar kepada kerajaan Islam. Kekuatan Rom tidak dapat membinasakan tentera Islam. Sepertinya Islam sama gagah dengan kuasa Rom pada ketika itu. Hanya 14 orang sahabat yang terkorban, manakala tentera musuh dikatakan lebih 10 kali ganda. Selepas itu banyak kabilah telah menerima Islam. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, Khalid adalah panglima utama yang telah membuka banyak wilayah dan mengembangkan kerajaan Islam. Sesuailah dia diberi gelaran sebagai Pedang Allah.